Antara soalan-soalan yang telah ditanyakan kepada ChatGPT ialah: yang pertama, adakah faktor genetik mempunyai kesan yang paling besar dalam depresi? Yang kedua, apakah faktor lingkungan seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan besar dalam kehidupan memainkan peranan penting dalam depresi? Yang ketiga, apakah pola makanan dan nutrisi yang buruk dapat mempengaruhi risiko terkena depresi? Seterusnya, soalan-soalan yang berkaitan dengan kesan. Yang pertama, adakah depresi mempunyai kesan jangka panjang? Yang kedua, apakah kesan depresi terhadap pembentukan perilaku seseorang masyarakat? Yang ketiga, bagaimanakah depresi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan masyarakat? Analisis 1 berdasarkan ChatGPT. Faktor-faktor depresi. Kami bersetuju dengan jawapan ChatGPT bahawa faktor genetik memang memainkan peranan yang penting dalam depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahawa jika ada riwayat depresi dalam keluarga, risiko mengalami depresi dapat meningkat. Namun, masalah genetik sendiri tidak selalu menjamin seseorang akan mengalami depresi. Faktor lingkungan seperti stres atau peristiwa hidup yang sulit juga dapat memacu ke arahnya. Berdasarkan portal KKM, seseorang yang mengalami perubahan yang mengejut, contohnya kehilangan pekerjaan, boleh menyebabkan individu tersebut hilang akal, diserang sakit jantung atau ia bertindak sehingga mencederakan diri sendiri. Perubahan mengejut sangat membahayakan dan mempunyai tahap tekanan yang tinggi kepada individu yang mempunyai tanggungan yang tinggi serta kos sara hidup yang meningkat. Berdasarkan artikel Free Malaysia Today FMT, kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat oleh National Institutes of Health, 6.7% daripada individu dewasa yang kehilangan pekerjaan akan mengalami depresi, yang mana puratanya adalah sekitar berusia 32 tahun. Analisis 1 daripada jawapan ChatGPT. Faktor-faktor depresi. Berdasarkan jawapan yang kami telah tanya kepada ChatGPT, faktor genetik sangat memainkan peranan yang penting di dalam pertubuhan penyakit depresi ini. Malah jika lebih berisiko jika sesebuah keluarga itu telah mempunyai penyakit depresi, mempunyai sejarah dalam penyakit depresi, maka ahli keluarga yang lain lebih berisiko untuk terkena penyakit tersebut. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Fauzana binti Mustafa daripada Universiti Selangor, beliau menyatakan bahawa para penyelidik berpendapat bahawa kemurungan boleh berpunca daripada gabungan faktor genetik, biologi, persekitaran dan psikologi. Seterusnya, menurut Dr. Muhammad Nasir bin Abdul Kadir, beliau menulis dalam portal KKM, ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Ini menunjukkan depresi ini dapat dikaitkan dengan genetik, iaitu ibu ataupun bapa. Maka di sini menunjukkan bahawa jika seseorang itu mempunyai ibu ataupun bapa yang telah mempunyai penyakit depresi, maka risiko untuk individu tersebut lebih tinggi untuk terkena penyakit tersebut. Malah sekiranya dicampur pula dengan sejarah keluarga, individu tersebut juga akan lebih sukar untuk dirawat. Pada hari ini, tahun ini kita dikejutkan dengan statistik yang dikeluarkan oleh Harian Metro bahawa seorang daripada 20 kanak-kanak di Malaysia berusia 5 hingga 9 tahun telah kini mengalami gangguan mental. KKM juga telah merekodkan seramai 424,000 kanak-kanak di Malaysia telah mengalami gangguan mental. Analisis kedua iaitu kesan-kesan depresi. Kami sangat bersetuju dengan penjelasan yang dikeluarkan oleh ChatGPT mengenai kesan depresi terhadap seseorang. Hal ini kerana depresi adalah gangguan mental yang mempengaruhi suasana hati, energi dan cara berfikir seseorang. Ini dapat memunculkan perasaan sedih, kehilangan minat serta menurunkan semangat tenaga seseorang dalam seharian. Berdasarkan berita bernama yang diterbitkan pada 2 Julai 2021 yang bertajuk
analisis mental masyarakat semakin tenat. Ia menunjukkan bahawa berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM mendapati bahawa dalam tempoh Januari hingga Disember 2020 sejumlah 1080 kes cubaan bunuh diri telah dilaporkan menerima lawatan di hospital KKM. Manakala berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, trend cubaan bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia adalah membimbangkan kerana berdasarkan statistik daripada data perbandingan 6 tahun sebelum ini, kes cubaan bunuh diri menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 253 kes berbanding tahun-tahun sebelumnya, iaitu pada 2019 sebanyak 183 kes, 2018 170 kes, 2017 151 kes, 2016 146 kes, manakala 2015 141 kes. Menurut American Psychological Association (APA), trauma memberi kesan masa jangka yang panjang terhadap kesihatan penderita. Ia kerana gejala berlanjutan boleh menyebabkan trauma berkembang menjadi meningkat yang dinamakan gangguan tekanan pasca trauma atau PTSD. Menurut artikel dari Universiti Sains Islam Malaysia, pakar perubatan menyatakan tentang kemurungan boleh menyebabkan pelaku jenayah bertindak dari luar kewarasan atau luar kawalan. Kemurungan juga terjadi apabila seseorang mempunyai penyakit lain seperti gangguan thyroid, hypothyroidism atau penyakit kronik. Para saintis juga mendapati individu yang mengalami kemurungan ataupun trauma akan menjadikan mereka lebih berusia. Proses penuaan mereka mampu bertambah berkali ganda sehingga 10 ke 15 tahun, berbeza daripada manusia biasa yang tidak mengalami kemurungan, iaitu daripada usia kronologi yang biasa. Kajian ini menyimpulkan bahawa penggunaan aplikasi ChatGPT dapat memberikan bantuan yang berharga dalam mencari maklumat berkaitan pelbagai isu, termasuk isu-isu depresi. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor-faktor pemicu depresi seperti genetik, kehilangan pekerjaan dan perubahan besar dalam kehidupan dapat diidentifikasi dan difahami dengan baik. Inisiatif yang proaktif dari pihak berkuasa diperlukan untuk mencegah tekanan melampau dan potensi bahaya seperti bunuh diri. Selain itu, kesan depresi tidak hanya mempengaruhi individu secara peribadi, tetapi juga memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat perlu memberi tumpuan kepada pengaruh dan nilai murni yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, depresi merupakan gangguan mental yang serius dan sokongan sosial serta pemahaman masyarakat memainkan peranan yang amat penting dalam membantu individu yang mengalami depresi.